Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan alhamdulillah kita sampai itu pada bab kitab Sayd wal Zabaih, perburuan dan juga penyembelihan. Ini kita bincangkan berkenaan binatang yang halal makan dan sebagainya, dan kita dah bincangkan start berkenaan dengan penyembelihan tu apa. Dan kita penyembelihan tu ada dua jenis. Satu sembelih zabah. Zabah maksudnya dia ambil pada awal tengkuk bukan ini, pada dekat dengan kepala, lepas daripada halkum, atas kepala. Dan manakala satu lagi nahar. Nahar adalah kawasan yang pangkal tengkuk, dekat dengan badan, jauh daripada kepala. Yang kita kata, dan semua binatang ada kebiasaannya akan dizabah. Hanya unta saja yang nahar. Unta saja yang nahar. Dan bagi binatang tak dapat kita nak sembelih dengan cara biasa, sama ada zabah atau nahar, boleh kita lukakan dia dengan luka tertentu. Kalau dia lari ke, kita panah dia mati dan kita makan. So, maksudnya Nabi kata mana binatang-binatang ni ada yang mempunyai sifat menerkam dan lari macam mana ini. Bila datang mereka macam ni, maka buat macam ni. Mereka dapat macam binatang buruan dan sebagainya, kita tembak, boleh terus makan. Tak perlu masalah untuk kita ulang balik sembelih sebagainya. Tapi tak boleh tembak mati lah. Tembak matilah. Tembak mati lah. Kalau bagi dia tiga lah. Maksudnya binatang yang biasa kita boleh baringkan dia, macam kambing, lembu sebagainya, kita buat. Tapi kalau unta macam tu juga. Tapi kambing, lembu dia panggil zabah. Maksudnya kita ambil, atau ayam sebagainya kita ambil atas daripada halkum. Okey. Kemudian bagi atas bawah halkum balik badan. Okey, bagi yang nahar ni, yang nahar macam unta tegak berdiri, kita ambil pangkal. Mana badan, tengkuk, pangkal. Situ. Kalau ini macam ni halkum sini, kita sembelih sini. Untuk binatang yang lain yang biasa itu zabah. Kalau dia kata unta, kita ambil sini. Okey. Kalau tak boleh, macam dia unta atau lembu tadi lari, macam jadi pada Nabi SAW, maksud dia lari, seekor unta sedekah tu lari, seorang sahabat tu panah dan mati. Nabi kata sesungguhnya binatang-binatang ini, Nabi kata Nabi sebut dari tu, Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis yang kita bincangkan itu, Nabi kata sesungguhnya binatang-binatang ni, Nabi kata inna li hadhil bahaimi awabida ka awabil wahshi. Sebenarnya bagi binatang-binatang ni, hadis Bukhari hadis nombor 5190, Muslim 1968. Dia kata binatang-binatang ni ada awabida, mana sifat liar. Macam liar ni binatang yang liar, mana suka lari macam binatang yang liar. Dia kata fama fa'ala minha hakada, maka mana-mana yang buat daripada binatang tadi, kamu unta kamu ke, lembu kamu ke, kambing buat macam ni, fa'alu bihi mithlu dhalik, buat macam ni. Pasal seekor unta yang Nabi dapat, dia unta tu lari. Lalu bila lari, salah seorang sahabat dia nak kejar, tak boleh, kuda tak ada. So seorang sahabat tarik panah, dia panah dan unta tu mati situ. On the spot situ. Tak itu masalah dia. Kita kata dia tiga keadaan. Sembelih biasa satu, sembelih yang zabah satu, nahar satu, dan bagi binatang yang liar lari macam tu ada kaedah yang ketiga. So tiga kaedah lah sebenarnya. Pasal binatang tu tenang dan tak perlukan kita kejar dan sebagainya, maka kita zabah atau nahar. Unta nahar. Kalau kita panggil kalau lembu kita zabah, atau kambing zabah, kita jatuh tumbang ni kita sembelih. Dan kita kata jadi itu yang kita bincangkan itu. Dan kemudian kita bincangkan berkenaan dengan tempat sembelih. Kita kata dipotong pada halkum dan juga mari. Mana halkum tu adalah laluran pernafasan, al-mari adalah kawasan makanan, dan wadijain dua yang dari kiri kanan. Tapi kalau mandai dengan tengah tu saja. So kenapa bila sembelih unta kita lukakan tengah saja mandai, tegah aja dan mandai, dan darah dia akan keluar buak-buak.
Okey. Dan kemudian kita bincangkan itu berkenaan dengan boleh kita berburu dengan binatang pemangsa yang diajarkan. Dan juga daripada binatang buas, sama ada burung ataupun sama ada binatang buas tu ada bentuk anjing ataupun harimau ataupun kalau bentuk yang tu macam serigala sebagainya. Kalau kita boleh ajarkan, maka boleh gunakan. Okey, kemudian macam burung-burung seperti binatang-binatang raptor, yang binatang burung-burung pemangsa yang menekan kuku. Dan saya tunjukkan video itu kan, macam mana orang-orang Arab ni pun ada yang membela burung untuk hobi bagi memburu. Cuma pastikan bila dah dapat tangkap, makan. Jangan tak makan pula. Dilarang kita ni bermain-main untuk mendapatkan keseronokan, happy untuk berburu dengan cara setakat bagi sport kan, bukan nak makan sangat, tapi nak sukan tak boleh. Nak makan je, tak nak makan jangan. Afghanistan dia main baling-baling kambing tu salah. Iyalah, kambing tu kan betul makan dia main baling-baling untuk sport, tak boleh. Binatang tu untuk makan. Pakai tu Badui Afghanistan punya, bukan ajaran Arab. Islam tak ajar macam tu. Kan, kambing kita makan. Nak buat benda lain buatlah. Boleh pakai guni biasa pun tak apa. Kenapa nak kena ambil kambing? Kan dia lempar tu lah, kot lepas tu kambing jadi lembut ke, tender kan, pasal dia kempas kan. Wallahu alam kan. Daripada ketuk-ketuk dia buat lari macam tu. Wallahu alam. Tapi secara asalnya bukan itu cara dia. Okey. Dan kita kata bahawa binatang yang kita gunakan untuk perburuan tadi, dia ada 4 syarat. Syarat pertama, hendaklah dia menerkam, pergi bila dilepaskan, dan dia berhenti bila disuruh berhenti, dan bila dia bunuh sebarang binatang buruan, dia tak makan. Dan juga hendaklah perkara tersebut sifat pergi, dia berhenti, dan bila ditangkap dia tak makan, hendaklah berulang-ulang daripada dia. Kalau sekali je tak kira. Maksud mungkin perkara tersebut hanya sebagai tak sengaja, accidentally happen, tak nak. Kita mesti bila dia dimasukkan diajar tadi, tiap kali kita suruh dia buat macam tu. Dia perlu binatang tu perlu putuskan kongkong. Tak ya. Gigit mana pun tak kisah. Video anjing tu Tak ada masalah. Kalau ni kata ada masalah, Nabi awal-awal dia kata, "Kalau anjing itu hendaklah kamu sekian." Tak ada masalah. Bahkan kita kata kat situ dia akan biasanya orang yang para sahabat akan potong kawasan yang mana anjing tu gigit, dan dia bagi anjing tu makan. Dan kawasan lain dia makan. Tak ada masalah. Tu kata kalau extend kita fikir, kita ikut akal kita tak cukup dah lah. Habislah. Anjing tu dah gigit, habislah. Tapi masalah sekarang diorang tak sibuk, kenapa kita perlu sibuk? Kalau para sahabat sibuk samak binatang buruan mereka, dan kita samak buruan kita. Faham? Diorang tak samak, so kita tak buat. Faham tak? Jangan kita ni pula, pasal kita kadang masyarakat kita ni kadang dia overthinking. Maksud dia apa yang dah ada dalam kepala dia sebagai peraturan tadi, kalau hadis Nabi datang, pengecualian datang dari hadis Nabi, kita follow lah. Kita tak boleh kata macam tapi kan dalam masalah ni kan patutnya dia patutnya ikut, bukan dalil, ikut kepada apa akal kata. Macam baru ni bila kita belajar kelas berkenaan dengan fiqh pada bukan fiqh hadis ringkasan Sahih Muslim, bila Nabi ajar berkenaan bersihkan darah haid dia pakaian. Kan dia kata apa? Kikis, ambil air, gonyoh, mata ambil air, pinjis, betul angkat tangan. Tapi kalau ada bekas lagi sikit, Nabi ajar macam tu, habislah. Dia datang dia kata macam, tapi macam ada bau, warna, rasa kan. Dia start. Dia apply kan. Sedangkan kita tahu bahawa cara pembersihan najis dan sebagainya Nabi ajar. Cara Nabi ajar tu itulah yang cukup. Bila Nabi SAW renjiskan air pada air kencing budak lelaki, perbuatan Nabi merenjis itu dah madai. Ikut akal kita mesti ada bau lagi. Tapi ikut Nabi dah cukup. Kita je kata tak cukup. Tak ada beza. Kita tak cukup, Nabi cukup. Maka kita bawa ke Sunan Abu Daud, bila Nabi seorang wanita jumpa Rasulullah SAW, nama dia Khawlah, dia kata jumpa Rasulullah SAW, dia kata berkenaan dengan dia punya baju haid, baju dia ada selai je. Dan dia baju diselai. Kesian kan, Nabi dulu para sahabat ada baju selai je. Jadi baju selai, kemudian dia berhaid pun dalam baju berkenaan. So macam mana nak buat? Nabi kata kan dia basuhlah. Kemudian semayang dalam tu. Dan Nabi kata wala yudurruki atharahu. Tak memudaratkan kau kesan dia. Nabi suruh dia basuh, tapi betul semayang dalam pakaian tersebut. Tak ada timbul tajuk berkenaan masalah terfikir kalau ada kesan sebagainya. Memang kita kata darah tu akan ada kesan. Even kalau orang tu ada suara dalam kan, warna putih, selepas dipakai selama berkali-kali, agak-agak warna apa? Kan? Tak jawab kan? Tu bagi siapa yang pakai suara dalam. Yang pakai suara dalam tak ada cerita. Okay, anyway, dia benda tersebut kita kata memang kesan tu akan ada.
The stain is there. Walaupun letak fake buku, letak apa ni apa? Klorok ke, still ada. Tak percaya balik rumah nanti check balik pada surah dalam yang ada kat rumah. Bandingkan. Bandingkan mesti ada macam gelap-gelap sikit colour. Kan ikut akal kita macam ini macam skid mark dan sebagainya kan apa tu. Mesti kita kata macam ia adalah najis. Najis adalah sekian. Kalau masalah sampai bila nak selesai? Pasal dia masalah syarat tadi kita dah sekian. Dah kira sekian. Masuk habis cerita. Lebih lagi kepada perkara yang berkaitan dengan tajuk yang Nabi sendiri ajar cara pembersihan dia. Ikut akal kita akan keluar macam itulah. Anjing tu gigit macam mana? Terus Nabi tak kisah. Para sahabat tak kisah, tak perlu kita kisah. Kalau Nabi risau, Nabi ajar, pasal Nabi tak akan tinggalkan tanpa pengajaran. Takkan Nabi biarkan tanpa penjelasan. Just campakkan tajuk dan Nabi diam. Tak. Nabi akan ajarkan sampai detail. Kenapa macam bila para ulama kata apa? Berkenaan dengan contoh macam dalam takbir kan. Apabila Nabi tak sebut berkenaan dengan angkat tangan ketika takbir. Pasal datang hadis yang lain kan. Penuh kata ini adalah sunat muakkad. Dia tak kata fardu sebab Nabi tak ajar pada kawan tersebut yang datang solat dia rosak, solat dia tak betul. Nabi tak kata kepada dia takbirlah dan angkat tangan. Nabi cuma kata idza qumta ila salah fakabbir. Bila engkau bangun nak dirikan solat maka bertakbirlah. Nabi tak kata mesti buat apa. So dengan sebab itu angkat tadi menjadi sunat. Tangan tak mana menjadi sunat pasal Nabi tak akan tangguhkan dia daripada penjelasan. Sebab penangguhan benda adalah mustahil daripada Nabi untuk menangguhkan penjelasan. Lebih lagi bila orang terkata aku tak ada solat kecuali itu. Dan Nabi kata solat kau salah. Suruh ulang balik. So bila Nabi ajar dia, takkan Nabi ajar kurang. Minggu depan datang balik. Tak ada. Nabi ajar sekali pasal bahkan para sahabat Nabi SAW, kebanyakan mereka ada separuh tu yang jumpa Rasulullah sekali, setahun depan mau jumpa pula. Tahun ni jumpa, tahun depan jumpa sekali lagi. Tak jumpa dah Nabi. Tunggu tahun depan, 6 bulan ke seminggu ke, ada macam tu. Kerana itu Nabi tak akan menangguhkan penjelasan daripada waktunya. So kalau kata Nabi ajarkan, contoh macam kita sebut dalam tajuk ni, dan bila Nabi bila dalam hadis kita baca, Nabi kata apa? Diriwayatkan Imam Bukhari hadis nombor 5167, Muslim 1929 daripada Adi bin Hatim. Bila berkata daripada Nabi SAW qala baginda bersabda, idza arsalta kalbakal muallama, bila kau lepaskan anjing engkau yang diajar, yang terlatih, wasammaita, dan kau sebut nama Allah, fa amsaka wa qatala, maka dia menangkap dan dia membunuh, fakul, maka makan. Wa in akala, kalau dia makan, mana dia tangkap dia makan, fa inna fala takul, maka jangan kau makan. Fa inna ma amsaka ala nafsi, dia tangkap untuk diri sendiri. Maksudnya pastikan dia tangkap untuk engkau, bukan untuk diri sendiri. Maksudnya kau lepaskan, kau sebut nama Allah, dia tangkap, dia bunuh, tapi dia diam, dia tak makan pun. Kalau dia makan, kamu tak boleh makan. Mak tentu ada beza dekat sini yang kita kata kenapa dalam tajuk ni binatang yang menjadikan binatang yang juga sebagai untuk berburu tadi mesti sifat dia macam tu. Faham? Dalam hadis lain Nabi kata wa masitta bikalbikal ladzi laisa bi muallamin fa adrakta zakatahu fakul, dan apa-apa yang kamu buru dengan anjing kamu yang tidak diajar, yang tidak terlatih, fa adrakta zakatahu, dan kau sempat untuk penyembelihannya, fakul, maka makan. Maksudnya kalau tak sempat sembelih maka itu sah makan kalau anjing tak terlatih. So, tapi dalam kisah tadi Nabi tak ceritakan bahagian tu kena buat apa dan sebagainya, kita tahu sendiri. Ini part yang kawasan gigitan anjing tadi kita potong dan bagi dia makan. Ada pun kawasan yang lain adalah halal untuk kita, tanpa perlu kita fikirkan gigi tadi berapa cm masuk. Jadi kalau masuk berapa cm, rasanya sekian-sekian. Dengan berapa kali kau peluru macam tu juga. Peluru pun kadang-kadang ada residu logam yang berbahaya kepada orang, manusia. So start kita fikir panjang, dan akan timbul tajuk masalah lain. Dengan sebab itu kita kata kita tinggalkan tajuk tersebut, biarkan kepada pembahasan tadi, kepada ialah cara kita sendiri. Tidak perlu, pasal Nabi tak ajar untuk cara anjing tu nak buat apa. Tak payah. Nabi tak ajar, dan teruskan. Okey. Dan kemudian kita kata berkenaan dengan penyembelihan tersebut boleh menyembelih dengan semua benda alat yang tajam, dan biasanya besi ataupun macam zaman kita seramik dan sebagainya boleh pakai. Tapi tak boleh kita gunakan penyembelihan macam menggunakan kuku ataupun tulang. Yang kita kata benda Nabi tak benarkan kerana perbuatan tersebut menyerupai orang kafir, dan Nabi larang kita sebut. Okey. Dan kemudian kita sebut bahawa dihalalkan untuk makan sembelihan setiap muslim yang kitabi, ahli kitab. Yang kita terangkan dulu bahawa dia masuk pada perkara ni pada ahli kitab yang masih lagi macam zaman Nabi punya. Zaman Nabi dia orang sembah berhala juga. Diorang memang ada masalah Tuhan 3 tu. Tapi diorang tak makan sembelihan di atas nama berhala.
Sekarang ni tak kisah, dia orang makan semua sekali. Kadang-kadang sekarang macam Protestan je mazhab, tak kisah langsung. Dia kena kata yang macam yang asal, macam Ortodok, Koptik, ataupun contoh macam orang Yahudi sendiri, diorang menjaga makanan diorang. Benda penyembelihan bukan di atas nama Allah Ta'ala atau bukan di atas nama Tuhan, diorang takkan makan. Dengan sebab itu kita kata diambil kira tentang perkara tersebut, dan kerana firman Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala halalkan untuk kita makan sembelihan mereka. Okey. Dan tak boleh kita, tak halal untuk kita makan sembelihan majusi ataupun orang penyembah berhala. Ini kena jaga bab ni pasal dalam ni kita tak dibolehkan kita makan kalau dia kata majusi atau penyembah berhala. Adapun ahli kitab tadi, ya. Cuma ulama sekarang ni macam agak confuse sikit tentang tajuk orang Kristian yang bermazhab Protestan. Sebab diorang ni tak wujud zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu ada Koptik, ada Katolik, ada Ortodok, tapi tak ada apa nama? Protestan tak ada. Protestan satu mazhab baru yang kita kata the opposite of apa yang diajarkan dalam kitab Taurat tadi. Bahkan diorang lebih hidup, pasal banyak dia lebih untuk meredakan raja-raja. Dan macam dia halalkan boleh cerai dan sebagainya. Dan sedangkan dalam agama Kristian dia tak boleh bercerai langsung, ikut pada Katolik. Cerai je, kahwin lain zina. Ini dalam agama Katolik. Dulu yang ada seorang King Henry ke berapa dia nak kahwin baru, dia terpaksa tukar mazhab sebab Katolik tak benarkan dia kahwin baru. Tak boleh. Kahwin dua pun tak boleh, kahwin baru pun tak boleh. Dan sekali apa jadi? Jadilah dia tukar mazhab. Sebab kena banyak negara-negara barat menganggap Protestan ni mengiring berseiringan dengan kemajuan. Pasal yang asal tu tak benarkan baca kitab Bible pun tak boleh. Mana dia orang hanya boleh baca Bible kalau padri bacakan. Baca sendiri pun tak boleh. Ni banyak orang tak tahu cerita ni. Sama macam Veda Hindu pun sama, tak boleh dibaca oleh sesiapa sahaja, oleh orang tentu, kasta tertentu saja. Bahkan setengah para ulama menyatakan banyak di kalangan orang Hindu yang masuk Islam dia adalah orang kaya-kaya, raja-raja dia. Sebab apa? Sebab dia orang baca kitab suci mereka. Orang yang tak boleh baca kekal dalam agama yang asal. Allah alam, itu yang disebut oleh setengah para ulama. Okay, baik. Sambung hari ni. Wa zakatul janini bi zakati ummihi. Dan penyembelihan janin adalah dengan penyembelihan ibunya. Contoh macam kalau sekiranya kita sembelih lembu yang bunting atau kambing yang bunting, atau ayam yang dalam perut dia ada telur. Ayam telur telur ayam. Bukan best sangat pun, tapi orang suka. Sedap ke? Tak ada biasa kan? Tak ada sangat. Dia bahasa ayam pencin tu ada banyak. Kalau ayam biasa tak nampak sangat. Jadi penyembelihan janin adalah dengan apa dalam perut ayam tadi atau kambing ke lembu tu menjadi halal dengan penyembelihan dia. Hatta kalau sekiranya ada anak tu pun akan menjadi halal. Okey. Illa an yujada hayyan fayuzakka, kecuali dia diperolehi atau ditemui janin dalam keadaan hidup, maka dia perlu disembelih, dia akan disembelih. Maksudnya tak boleh kita nampak dia hidup kita biarkan dia, kita kata tak boleh dah sembelih mak dia kiraci, tak. Okey. Kenapa dia tak? Dia kata ayyu'tabar, maksudnya dia kata footnote tu ayyu'tabaru, itu maksudnya dia dianggap atau dikira zabhu penyembelihan, zabhu ummihi zabahan lahu, penyembelihan untuk ibu, pada ibu tu dia penyembelihan baginya, bagi janin tadi. Illa in kharaja hayyan ba'da zabhiha fayuzbahu, kecuali dia janin tadi, anak tersebut keluar dalam keadaan hidup setelah penyembelihan si ibu tersebut, fayuzbahu, maka dia akan disembelih. Katakanlah lembu tu bunting kan, anak duduk dalam perut, lepas tu kita pun sekian tengah lapar tiba anak lembu tu kan, kena sembelih. Kena sembelih. Kalau dia kata berlaku macam tu kan, kena sembelih. Tak boleh kita tak sembelih. Rawa Abu Daud, lalu Abu Daud, hadis nombor 2827, an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Sa'alna, kami telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, anil janin, mengenai janin. Itu janin yang temui dalam perut binatang-binatang yang disembelih. Faqala, lalu baginda bersabda, kuluhu in syi'tum, makanlah ia jika kamu mahu. Kalau kamu nak, kamu makanlah ia. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, kerana penyembelihan dia adalah penyembelihan ibu dia. Kalau sembelih ibu dia jadi halal. Ya, kecuali macam para ulama katalah, kecuali kita nampak dia keluar hidup, maka dia perlu disembelih semula. Dia boleh sembelih khas untuk dia, bukan berasingan daripada ibu dia. Jika tidak, penyembelihan ibu tadi dan dia mati sekaligus, dikira penyembelihan yang sama. Faham?
Okey. Seterusnya, wa ma quti'a minal hayyi, dan apa-apa dipotong daripada yang hidup. Contoh lembu tu punya kaki dan sebagainya. Ini pernah jadi kes Ada itu sebab kenapa saya pernah beli musim raya biasanya Ramadan, musim raya. Okey, nak beli apa lembu ke apa, kebiasaan jangan beli yang nampak kaki saja. Maksudnya jangan digantung kaki je, kepala tak wujud, ekor tak wujud, perut tak wujud. Elakkan. Setengah lah orang-orang yang tua-tua pengalaman kata elakkan. Sebab kemungkinan besar dia tangkap kaki je, dia bawa balik, dia jual kaki je. Mungkin lembu dah tinggal dekat felda, pasal tak boleh bawa keluar. Macam felda kan ada guard. So diorang nak bawa keluar seekor lembu tu tak masalah. So diorang akan potong kaki je. Dan masalah dia sembelih ke tidak kita tak tahu pula. Kok dia sembelih terus mungkinlah okey. Tapi kalau tak sembelih, anda makan apa? Tu masalah dia. Dia kata ma quti'a minal hayyi, apa-apa dipotong daripada yang hidup, fahuwa maitatun, maka dia adalah maitun, maka dia adalah bangkai. Ai lahu hukmu maitah hadzal hayy, iaitu dia memiliki hukum bangkai bagi yang hidup itu, binatang yang hidup berkenaan. Min haitsu, daripada keadaan hilul akli wa adamih, dalam masalah halal makan atau tidak. Okey. Wa min haitsu taharati wan najasah, daripada masalah bersih ataupun najis. Fama quti'a minas samaki. Okey, kalau dikata yang dipotong tadi ada binatang tadi, maksud dia macam kita kata binatang tersebut unta atau lembu atau kambing atau ayam kan. Ayam ni kepak dia besarlah, potong sebelah nanti ambil sebelah lagi, kita goreng. Chicken kan, yang luka jahit, itu ayam tu jalan gitu, lepas tu potong sebelah pula. Tak boleh buat sembelih, tak boleh kan, dipotong itu tak boleh. Maksud, tapi balik pada asal lah, kerana kata macam binatang perlu penyembelihan. Tapi binatang yang tak perlu penyembelihan, kata fama quti'a minas samaki, apa-apa dipotong daripada ikan, yukal, maka dimakan, lihilli maitatihi, kerana halalnya bangkai dia, kama sayati, sebagaimana yang datang. Contoh macam kata kalau ikan paus tu terdampar, tak mati lagi, kita potong sikit makan dulu, lepas tu dia tak mati lagi, tak perlu kita bunuh dia. Tak boleh bunuh dia untuk pastikan baru dah boleh makan, tak. Tapi lah ikan paus yang besar macam tu. Tapi kalau ikan lain kita potong ekor dia, tak senonoh lah pula kan, kena pakan separuh. Ini masak ekor je bang, kata kan. Atau biar suami pun potong ekor, lepas balik ikan lain. Walaupun dari segi asalnya memang kita kata tak ni, tapi menyeksa binatang tadilah. Kan pukul bunuh sekali dan simpan dalam peti ais. Kan kalau rasa tak boleh sekian, masak separuh masak. Nanti besok masak lagi kan, kalau dia kata nak masak betul. Supaya jangan sampai dia bangkai. Pasal walaupun ikan tadi kita banyak siksaan, kalau binatang lain tak boleh kena sembelih. Walaupun ikan tadi kita kata memang halal, tapi untuk kita potong sikit, potong sirip sikit, ni makan sikit kan. Macam shark fin kan. Kita kata shark fin tu tak ada masalah halal ke haram. Kalau anda kata ada orang kata, ish, ini kan kau tahu tak, dia potong ikan tu tengah hidup lagi. Tak berhenti lagi dia dah potong. Tak, pasal bangkai, dia memang bangkai. Ikan adalah bangkai yang halal. Pasal anda tak sembelih ikan. Jangan terperdaya dengan sebahagian fahaman Syiah. Saya ingat ada seorang kawan saya, dia belajar balik dari Qom. Dia dulu sini cerita dia kat Malaysia ni, pasal ada bila revolusi Iran berlaku, ada kumpulan-kumpulan pertemuan-pertemuan politik dan sebagainya hantar pelajar-pelajar pergi untuk belajar kononnya di Qom untuk mendapatkan semangat dan aspirasi sebagai pejuang Islam. Tapi dalam masa sama balik. Jadi budak ni di antara yang dihantar. Dia ada madrasah, saya ingat nama. Ingat lupa. Kat Melaka. So dia hantar pergi sana. Dia balik-balik daripada Iran tu. Jarak umur dia dengan saya tak jauh mana rasanya. Dalam setahun, 2 tahun ke 3 tahun. Lepas tu dia jauh sikit. Tapi lepas tu bila dia balik kan, dia bandingkan pasal duduk luar negara lama kan. Memang pengalaman dia dalam belajar bahasa Arab sebagainya lebih daripada orang lain. Dia masuk sekolah Arab yang saya belajar tu, masuk 3 senawi, masuk 4 senawi kan. Saya waktu tu ketika tu peralihan. Masuk tahun 1 dia datang mengajar. Memang sering bertekak dengan saya. Bertekak kenapa? Pasal dia sering macam kitab ni salah. Kitab ni salah. Kerana baris kan dia Iran kan, perangai Iran, perangai Syiah bukan yang tak senonoh. Jadi dia ada lekat dalam kepala dia sikit perangai. Jadi satu hari dia soal kita orang. Ni kan kawan ramai dia soal. Dia kata ikan tu bila disembelih? Lepas tu dia macam ikan tu kan bangkai. Masalah dia kan hadis Nabi kata kan uhillas lana maitatan wa daman, dihalal untuk kita 2 bangkai 2 darah. Bila zaman tu kita budak-budak mana faham sangat nak menjawabnya.
Semua dah, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Padahal seorang senior saya, dia pandai, dia kata, oh benda pula, pasal pula. Dia kata apa? Penyembelihan tu berlaku bila naik je kepala ikan daripada air, itulah penyembelihan dia. Ni Syiah punya kepala. Ajaran mana tak tahu. Kan? Jadi macam-macam lah dia ni. Tahu apa jadi dia sekarang tak tahu. Tak nampak kat televisyen. Semesti buat kerja lain. Syiah. Tapi Alhamdulillah, in the end, lepas dia belajar sanad bahasa Arab, dia duduk dekat sekolah, dekat sekolah kita orang tu. Kemudian dia dapat sambung ke Madinah. Balik tu hilang Syiah dia, Alhamdulillah. Tapi dia katalah, dia kata Kak Mujur lah, Alhamdulillah, dia kata Saudi Arabia yang pegang kawasan-kawasan tempat suci umat Islam. Kalau Iran lah pegang, matilah dia kata. Kalau Syiah yang pegang, mati. Tak tahu lah apa jadi kubur Nabi. Tak tahu apa jadi pada kubur Nabi. Kita nampak tertibnya zaman sekarang ni, kawan datang, salam, sekian kan. Tak ada hiasan kat kubur, tak ada sekian, tak ada orang berebut, tak ada. Pasal kesnya, kalau pergi kat Iran, habis. Mesir pun ada macam tu. Dia macam kubur tu tadi, pergi gesik perut pada perempuan mengandung, gesik perut dekat macam ni ada untuk dapat keberkatan. Anak berkat sebab gesik dekat kubur wali atau kubur Nabi dan sebagainya. Gila tak? Yang bayar baling duit dalam tempat sekian, menipu banyak betul. Tapi benda tu tadi kita pegangan yang menjadi masalah. Ni 3-4 hari ni pasal kecoh kan. Kita kata kerana apa? Kerana tajuk tarikat menari kan. Sebenarnya cerita macam ni. Kami di Yayasan Taklim sebenarnya dah sebut ni 5 tahun lepas. Kami tayang, saya dengan Ustaz Yunus tayang tentang video kumpulan Nazim Haqqani ni, sampai kita orang pun golik-golik sama kepala. Lama sangat dengar, kami pun macam kan gitu-gitu dengar. Tiap-tiap hari dengar. Saya sengaja bukan tahu sejarah tasawuf dan sebagainya. Kita orang payah terpasang dia tu. Video tu lama dah. Ada video lain lagi dahsyat. Video macam mana Hisham Kabani bercakap di kongres ataupun di di Amerika Syarikat, meminta supaya kerajaan Amerika Syarikat serang Afghanistan. Dia minta. Dan dia penasihat agama Islam Amerika Syarikat yang minta Amerika Syarikat serang Islam. Serang umat Islam, bunuh umat Islam. Video tu ada lagi, saya simpan. Tapi bayang tak, tapi zaman kita sekarang, okay, kenapa diorang ni? Diorang sebenarnya kumpulan ni memang dah ada masalah lama. Jakim lama dah nak ban diorang. Tapi oleh kerana dia dapat sokongan daripada istana daripada Perak. Tu terang cakap. Lepas ada kemudian dan dulu diorang ambil anak Sultan Perak yang sebelum ni, iaitu Sultan Azlan, dia letakkan Raja Ashman. Semua tak ampunkan beliau. Kita pasal dia mati Muslim, kita tak tahu benda lain kan, kita kata semua tak ampunkan beliau. Dia letak anak raja ni sebagai pelindung dia. So dia masuk Malaysia, buat kerja sebagainya, anak raja depan. Jadi sampaikan Jakim tak boleh buat kerja. Every time tolak tajuk ke atas, reject balik. Suruh baca, suruh kaji balik. Dah tolak, dah buat keputusan, tolak balik, reject balik. Kemudian bila lepas matinya Raja Ashman, benda tadi dia pergi gending pula kepada Sultan Azlan Shah. Kerana kita tu umur dia dah meningkat dan tak apa sangat. Jadi dia teruskanlah sampai dalam istana ada video yang nari tu kan. Okey, benda tu sehinggalah Sultan Azlan Shah meninggal. Tapi lepas dia tu sekarang ni Raja Nazrin tak suka. Benda tu tak nampak sokongan sangat. Itu sebab kenapa Jakim serang habis-habisan. Faham tak? Bukan, maksud dia ni maksud sokongan kuat. Dia tak ambil dia untuk jadi khalifah. Faham tak? Itu sebab kenapa Jakim boleh serang sungguh-sungguh. Lama dah, benda dia kan baru lama dah. Yang terbaru macam-macam benda dia orang buat dekat kubur dan sebagainya. Kayak dalam gambar dalam video Hisham Kabani sujud atas kubur. Sujud kubur. Biasa dia bagi dia tak ada masalah. Ini pasal problem kita dalam masalah sufism dan sufism benda ini tidak masalah. Sebab berdasar pada niat. Kalau niat baik, baiklah walaupun benda buruk. Pasal kan kisah dia kan buat kasyafnya Khidir bunuh pecah kapal sebab dia tahu apa akan jadi, betul tak? Lepas tu bunuh anak orang tanpa sebab. Kan Musa marah ketika tu. Sebab apa? Aku nampak apa kau tak nampak. Jadi dia orang upgrade tajuk ni lah. Pasal setiap wali-wali ni lebih tahu daripada orang biasa. So dia sujud, mungkin sebab dia bahkan ada satu video waktu tu yang Habib Syekh tu sendiri yang Yahanana tu dengan Hisham Kabani. Tengah-tengah dia berdiri tiba-tiba Habib Syekh Hisham Kabani mengundukkan atas tempat. Dia kata Nabi datang. Nabi hadir dan sebagainya ke majlis dia orang. So dia jadi dia orang pun macam senyap. Apa jadi? Tengah-tengah duduk bangun, diri. Sebab apa Nabi hadir?
So, jadi benda problem pasal dia orang bagi dia orang masalah apa mata boleh nampak benda gaib ni bagi dia orang tak ada masalah. Sebab itu kita kata kes sujud ke, cium tapak kaki dan sebagainya. Bahkan lepas-lepas yang biasanya dia orang kata apa? Yang salam dengan dia tu anak perempuan dia. Satu gambar pakai tudung. Tu anak perempuan dia lah. Tak ada hal. Yang satu lagi pakai tak ada sleeve langsung tu apa? Anak dia. Yang saya kata dia kata anak dia yang salam dengan dia tu anak perempuan dia. Nama Sajidah dia kata. Saya kata yang tak pakai tudung tu apa? Telekung. Mana yang salam satu gambar tu perempuan muda salam dia panggil Sajidah tu anak perempuan. Dia nama Sajidah. Saya tanya yang satu lagi yang salam tak ada pakai baju tu apa? Telekung. Nama anak perempuan dia nama Telekung. Lambat tangkap. Lambat tangkap. Tak makan lagi okay. Kisah dia pasal lawak kan. Kenapa bahkan jadi kes pula sekarang ni nak menghalalkan kata dia sentuh perempuan tak salah. Semua orang buat link. Ini tak salah kerana ada pendapat dalam mazhab Hanafi membolehkan. La ilaha illallah syarikalah. Perbualan tentang tajuk dalam keluarga sahaja. Dan bahkan dalam mazhab Hanafi dia bawa perempuan tua yang buta dah macam dah tua renta tu kan. Rasulullah tak apa. Yang tu bukannya perempuan muda kan. La ilaha syarikalah. Apa hal ni? Nak menangkan sangat. Tak faham kenapa. Jadi maksud dia benda macam ni kita kata benda-benda yang apa memang mengarut dan kita faham benda tak boleh sebenarnya. Tapi lah orang kita ni masalah bila pemberitahuan tu dibuat dan sebagainya masih lagi nak ni. So kenapa tindakan sekarang dibuat kat atas mereka ni agak-agak drastik kan, agak macam kuat. Masuk khabar siap sebut nama. Sebelum tak sebut nama, perasan tak? Tak pernah sebut nama secara depan-depan dalam surat khabar. Walaupun lama dah tentang fatwa untuk sesat kata mereka ni sesat, lama dah dicatatkan. Tapi tak pernah sebut dalam surat khabar. Lebih pasal sekarang ni akan disebut dan sebagainya. Jadi banyak benda macam ni pelik-pelik sama kita sekarang ni. Semua orang nak buat benda ni, semua orang nak sekian. Letih je kadang masyarakat Malaysia ni kan. Ni minggu ni kerja saya duk naik-naik benda tu. Ada orang hantar baru pula. Saya tak ada kerja lain, aku malah nak buat kerja lain. Kan? Nak tidur lagi tak ada tidur. Dia sibuk pasal dia ambil hantar tu kan. Dia kata, jawab." Tu saya jawab tu hantar balik. Dia ni pelik. Kan benda kita kata benda-benda pelik-pelik, contoh macam pernah ada berlaku salah seorang sekian sujud kaki Nabi. Mana datangnya? Kan amalan tadi daripada Yahudi datang cium tapak kaki Nabi, betul kita kata Yahudi tu buat, kita buat. Kenapa tak tiru yang sahabat Nabi? Ibnu Umar tipu terus. Tak ada langsung hadis riwayat kata Ibnu Umar cium tapak kaki Nabi tu. Bohong tipu terus. Dia tulis Abu Daud. Pencetus ummah kelentong gila. Kan tipu lagi. Saya kata riwayat dia daripada mana dia buka yang ada berkenaan dengan hadis tersebut. Tipu atas Rasulullah SAW. Nak pakai belah mana? Seorang tu sekali tipu atas Rasulullah, para ulama bersepakat tak terima dah lepas ni. Dia ada beza dengan orang yang tipu atas benda lain. Tipu yang lain ni boleh lagi bertaubat. Sebab tipu atas Rasulullah kita terima lah sekian, tapi cerita dia tak pakai dah selama-lamanya. Tu Bukhari datang tengok orang macam tu, dia tinggalkan je, tak ambil hadis dah. Tak ada datang balik tahun depan, kau dah bertaubat. Tak ada. Once orang tu menipu atas Rasulullah tanpa rasa takut dan malu, maka habis. Pencetus ummah ke, tak kira ustaz mana sekalipun, kena jaga bab ni. Ini masalah kan masyarakat kita ni. Pelik betul. Asal kita lompat tajuk ni? Pasal lompat zikir menari ustaz. Lain lepas tu? Apa? Bangkai hidup. Syiah tu. Okey. Dia kata dia kata apa tahu? Dia kata ikan tu keluar daripada air, tarik, ketika itulah lepasnya dia punya gitu. Itulah bismillah. Ketika itulah dia disembelih. Kawan saya yang seorang yang saya ni sekarang ni dia jadi apa? Di Melaka kot. Mahkamah Syariah Melaka tu salah saya. Dia kata apa, kau gila ke? Itu bangkai lah, dia kata. Yang budak-budak macam, betul lah bangkai lah, betul dia diam. Pasal tu. Tapi dia lepas dia pergi Madinah, dia kata, mujurlah tempat-tempat suci umat Islam dipegang oleh kerajaan Saud, dia kata. Kalau pegang di Syiah mati. Habis akan dipakai macam-macam. Pelik diorang ni, kumpulan ni. Dia panggil kuburiyun. Pemuja kubur. Yang sekarang kat Melaka nak buat. Melaka nak buat. Yang pulau besar tu nak ditukarkan kepada pelancongan Islam. Maksudnya diorang akan buat ni tak lama lagi. Ini masalah dia. Jadi sekali kita kata kena jaga bab ni. Dan JAKIM dah keluarkan garis panduan tentang masalah haul lah, maulid dan sebagainya. Dan keseluruhan benda tu apa diorang buat semua salah. Itu dia pakai. Dengan sebab itu ayat tak payah pening kepala.
Dah keluar garis panduan dah. Ngarut je. Yakin lah. Dah keluar dah. Baru keluar. Tahu kawan saya hantar semalam, semalam dia hantar dia punya apa? Dia punya link untuk download. So hantar ada link untuk download buku sebut dalam PDF. Kita pernah cakap kan ada Jakim tak bagi kan. Sekarang ni kata Jakim Wahabi. Jakim Wahabi pula. Tak bagi je Wahabi, kan? Benda tak betul Nabi tak ajar pun masalah. Nanti macam-macam benda pelik zaman sekarang ni. Sejumlah kita kata macam kumpulan-kumpulan pelik ni keluarlah fatwa pelik-pelik. Yang ceritalah Syiah, okay, bilakah ikan tu disembelih? Mana dia ikan disembelih? Pada seorang tu kata, habis tu kalau Cina yang pancing macam mana? Dia diam. Kalau Cina pancing kan, Cina apek kan, baling jala, tarik. Tang mana bismillah dia? Mana bismillah situ? Tadi bangkai. Jadi macam kita kata, macam bila disebut di sini oleh pengarang buku kita, dia kata dan dia kata apa dipotong daripada ikan dimakan kerana halal bangkainya, sebagaimana yang telah akan datang nanti akan bincangkan. Tapi dalam masa sama kena ingat dia benda ni asas dia kita panggil apa, jangan seksa binatang tersebut. Tu je. Kalau dia berlaku penyiksaan, maka baik bunuh semua, kan, tak nak ambil bahagian kita nak makan, tapi bunuh semua sekali. Jangan kita biarkan separuh hidup, potong ekor saja, potong sirip saja. Tak boleh, tak dibenarkan dalam Islam. Kerana membawa kepada penyiksaan binatang tersebut adalah haram. Nak makan boleh, kan, tapi adalah penyiksaan adalah haram. Taklah mungkin ikan paus besar gila kan, sirip dia besar kan, potong sikit tak cuit, tak ada hal lah, kan, potong sikit je. Kita potong besar ni daripada seekor ikan yang besar bukit, memang tak rasa apa lah kot. Wallahualam. Tapi secara asalnya, selagi mana dia mengancam nyawa dan merosakkan binatang tersebut, elakkan. Nak makan ni. Tapi ikan paus mungkin ikan paus besar. Para sahabat Nabi SAW kata diorang dahulu nak makan ikan paus, ikan tu besar. So mungkin tak, ketika dia potong tak mati lagi, Wallahualam. So tak penting masalah tu. Okey. Wa ma qutiya minal insan. Dan apa-apa dipotong daripada manusia, fahuwa tahirun kama alimta, dia suci macam mana yang kau ketahui. Ini macam disebut dalam footnote yang kita sebut sebelum ni, Tapi jangan makan ini masalah dia. Memang dia suci tapi tak boleh makan. Okey, jap. Dia kata lihat nota kaki nombor 4 muka surat 13. Okey. Ni lepas lama dah, okey. Kita dalam kat sini disebut ni 4 13 okey. Pasal dia balik kepada ayat Quran surah Al-Isra, ayat yang ke okey, ayat yang ke 70. Dalam nomor 4 dia kata apa? Amal adami, adapun anak Adam, fala tanjusu, tak tak najis maitatuhu, bangkai dia. Bangkai dia tidak najis. Wa kadza ajzahu juga apa? Bagian-bagian badan dia. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, okey, walaqad karramna bani adama, kami telah muliakan anak Adam. Okey. Al-Isra 70. Maksud dia ketika hidup kan dia tak najis, tapi bila dia mati najis. Dia air nanah dia, darah sebagainya najis lah. Okey, dengan dan ini dan diharamkan mengambil badan manusia ni untuk dimakan. Okey, kerana kehormatan yang telah berikan, kemuliaan yang telah beri pada dia. Masalah tersebut dalam Quran dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah nyatakan walaqad karramna bani adama, mesti kami telah muliakan anak Adam. So tak boleh makan manusia. Nanti kita masuk pada masalah kalau terdesak boleh tak makan manusia, jawapannya tak boleh. Tak boleh makan manusia. Masalah kalau nak cakap bagaimana pelik ni, ada orang kita dia cari nanti dia cerita, ada kawan-kawan saya buat lawak pasal dia jadi kes tau. Jadi kes bila kan duk kumpulan ni pelik-pelik ni kan, dia pergi bawa 1-2 pendapat. Ada ulama kata boleh. Kalau nak kata ulama kata boleh, tahu tak Imam Bukhari kata apa? Kalau sekiranya seorang manusia itu menyusu daripada dua orang manusia menyusu daripada seekor kambing, maka mereka berdua menjadi adik-beradik susuan. Seriously, ini fatwa Imam Bukhari. Bahkan dia diusir kerana fatwa dia tu daripada Bukhara. Okey, kalau kita nak pakai ni maksud nak pakai ni kan, bila orang kata ada ulama kata boleh. Habis tu saya tanya pakai. Okey, contoh lain, Umar bin Khattab anhu
fatwa dia adalah barang siapa yang junub dalam keadaan tak ada air, maka tak boleh tayamum. Tunggu ada air baru semayang. Nak pakai? Ada orang kata, ada ulama kata boleh. Sahabat Nabi ni khalifah. Yang kedua sahabat Abu Bakar, takkan tak boleh pakai pula? Kalau kumpul semua kegelinciran zindik ke? Itu masalahnya. Kumpul kegelinciran ni zindik. Perbuatan orang yang etis. Yang tak percaya Tuhan, dia sibuk cari benda-benda macam ni kan, benda pelik, digabungkan. Ni masalah bila orang tak ada takwa, datang cari ulama ni kata boleh, ulama ni kata boleh, ulama ni kata boleh. Jangan buat macam tu. Pasal once dia buat, dia kata ada ulama mazhab Malik kata boleh, ulama mazhab sekian. Walau dia kata benar sekalipun, hadis Nabi nak buang mana? Pasal pendapat tadi, kita dah tinggal pendapat saja. Tak boleh kita apply kan untuk jadi. Macam tu, macam apa? Macam saya kata, kalau nak ikutkan sebenar, ikut dalil kan, bersembang imam ketika khutbah, sunnah. Kan Nabi tengok khutbah kan, pada ada sahabat, ya Rasulullah, Badui lah, ya Rasulullah. Kan, faham tak? Kita tak boleh kumpul macam tu. Anda belajar fiqah macam mana kan? Golongan ni pelik, saya tak faham sungguh. Belajar syariat macam mana? Kalau dia kata tak nak Islam, dia tak ada hal. Dia kalau nak Islam, dia ada syarat-syarat dia. So menggunakan cari, ada ulama kata boleh, ada ulama mazhab Hanafi kata boleh, berkenaan dengan apa? Bersalaman dengan wanita yang bukan yang asing. Kan umur berapa? Soalan tak tanya pula umur berapa. Dikumpulkan tajuk kan. Ini pasal benda tu dalam masalah kekeluargaan di dalam masyarakat sana, macam India kan. Kan dia orang anggap separuh ni adalah aurat dan sebagainya pasal mazhab Hanafi. Dia bukan maksud dia kita kata boleh pula pegang kan, jumpa perempuan tepi jalan, ai tak buat apa, ai pegang tangan you je. Okey? Kan pegang tangan. Mana boleh? Tengok pun haram, pegang tak apa. Tengok tak boleh. Pegang tak apa. Ai tak tengok, ai pegang je. Benda lah tu orang ni. Kan? Aman fitnah. Kalau tak ada nafsu naik, tak apa, boleh pegang. Gila ke? Kan ini berbelik dan ni kalau jumpa tak ada share, tak ada tengok. Seharian ni kita akan jumpa dalam WhatsApp benda ni lah orang hantar hulu kilir. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata boleh. Tu kawan saya kata, kalau macam tu, kalau tajuk ni liwat isteri pun ada ulama kata boleh. Meliwat isteri pun ada ulama kata boleh. Tapi lepas tu minta ampun kepada Allah Taala. Seriously. Benda ni pendapat-pendapat pelik-pelik ni tu kumpul lah. Yang jadikan dia sebagai asas agama. Jadikan amalan. Nari, ada orang kata boleh. Imam Syafi'i kata ke? Abu Hanifah. Pelik betul lah dia orang ni. Itu masalah. Jadi manusia ni apa dipotong daripada adalah suci kan? Suci. Macam ni kita ketahui. Tapi lah bila dia membusuk, rosak lah. Tadi kata macam, ada jari simpan dalam poket. Allah kan jari putus kan, simpan, sayang nak buang. Kan? Tak adalah macam gigi ke, tak adalah hilang tadi gigi, kuku. Tak adalah masalah. Kita macam kuku kan, kalau ada kuku jatuh dalam baju kita semayang, tak adalah jadi batal semayang. Kerana dia adalah benda yang suci. Rambut dan sebagainya tak ada menjadi habislah ni dipotong ni, tak ada. Jadi dia kata apa? Maka dia kalau yang lain dipotong ia adalah bangkai. Okey tengok. Rawal hakimu, keluarkan hakim. Hadis nombor dan sahih, dan bila mensahihkannya hadis nombor 4/239 an Abi Sa'id Al-Khudri. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW suila an jibabi asnimatil ibil wa aliyatil ghanam. Dia kata ditanya Rasulullah SAW berkenaan dengan jibabi, pemotongan, penarahan atau tarah. Mana ni? Tarah. Kita crack sikit kan. Asnimatil ibil, bonggol-bonggol unta. Kan bonggol unta tinggi kan, kerak sikit. Jadi orang Arab dulu ada separuh buat kerja tu, potong bonggol unta makan. Untanya dah tak sembelih, potong separuh unta tu. Okey, punya bonggol. Wa aliyatil ghanam, dan juga apa? Ekor kambing. Tapi pasal tak pernah tengok ekor kambing ekor biri tengok tak? Tunjuk tak? Dia bonggol unta faham lah kan? Bonggol unta faham Okey. Mana dia potong bonggol unta dan makan. Dari unta tu dia tak potong. Tak boleh. Dia potong bonggol je. Potong sikit-sikit untuk makan. Dia kata. Okey. Aliyatul ghanam Dia benda ni kalau ikut negeri berbeza macam saya tengok di Sudan dulu. Ekor kambing dia, yang kambing Sudan ni, dia panjang macam tali pinggang. Sekejap.
Mana dia? Macam ni lah, tengok macam ni. Unfreeze, okay. Dia macam ni tau. Tengok punggung kambing. Malah hari ni tengok punggung kambing. Macam ni lah, dia panjang. Macam ni. Macam ni, biasanya kalau dia kata dekat belah apa? Belah Sudan sana dia panjang. Kalau Yaman, dia bulat tau. Bulat. Dengan kambing jalan ke belakang dia. Faham tak? Lemak. Itu lemak tau. Macam kambing dia macam panjang ekor dia lemak. Bukannya bahagian ni. Macam ni kan. Macam ni kan. Ni lemak ni. Nampak? Nampak tak nampak? Nampak kan? Tu. Besar ni, punggung ni sampai sini je. Ni lemak ni. So, diorang biasa akan potong kawasan tersebut. Ni orang Arab punya tradisi awal sebelum Islam lah. Dia biasa potong benda berkenaan untuk kononnya ambil dulu makan dan sebagainya. Macam ni kan kat sini. Di belakang tu dia ada lebih. Dia bukan ekor kontot macam tu. Kalau kambing belah-belah macam Australia dan sebagainya tu, kambing tu ekor dia macam tu je. Kalau tanah Arab punya tak. Macam Syria punya ke, Yaman punya ke, Sudan punya atau kawasan Afrika, dia bulat. Kalau macam Yaman bulat. Macam tu kantung plastik kan, macam tu. Ada bulu, lepas tu dia bila dia jalan kan gede gitu kat belakang dia. Kalau yang Sudan punya, dia panjang. Macam lebih kurang macam yang tadi lah, macam yang kita tengok tadi. Di atas sikit. Jadi nak faham kan, nanti saya tunjuk bagi tahu kan, tak faham pula rupa macam mana. Ni pula kan tak keluar gambar kemukan kan, masalah siapa? Sekejap mana pula? Macam ni lah, macam ni lebih kurang kan. Macam ni lah. Macam ni dibayangkan macam ni. Macam ni. Ni. Macam tu. Besar. Memang Yaman ni macam tu. Kalau dari Yaman kan, dia macam tu. Macam ni lah. Macam ni lah. Jadi, dia panggil aliyat. Okay? Ilyah maksud dia aliyat ataupun apa jibab, mereka menarah bonggol-bonggol unta dan juga apa? Dan juga ekor-ekor kambing. Qala, baginda bersabda, ma quti'a min hayyin, apa-apa yang dipotong daripada yang hidup, fahuwa maitah, maka dia adalah bangkai. Mayitatun, maka dia adalah mayitun, maka dia adalah bangkai. Jibab maksud dia masdar minan jabba ya jubbu, tarah. Wahya wa idza qata'a, dia ratakan perataan dia kan, masa bonggol tu kerat sikit untuk makan. Seriously kan, dalam lama memang kita terlepas kerat tu dia akan ni kan dan sebagainya, dia elok balik lah, tapi bonggol tu hilang lah separuh, dan dia makan sekian, akan makan macam tu. Makan unta tu duduk jalan lagi, dia makan separuh. Lepas tu kambing pun macam tu juga. Dan sebenarnya ekor kambing tu ni ikut dalam hadis yang datang sebenarnya, orang yang ada sleep disc boleh ubat dengan cara makan minyak ekor kambing tu. Sleep disc irkun nasa dia panggil. Dalam bahasa Nabi, dalam tu panggil irkun nasa. Irkun nasa ni cuma setakat ni tak pernah membuat lagi pasal kita bagi tahu kan, nak suruh orang makan pun payah juga kan. Minyak kambing tu bukan best pun makan kan. Itu je bau ni tau. Bau dia pun boleh tahan kan. Dalam Ibnu Majah, Tirmizi pada Ibnu Majah dan juga Ahmad kot. Macam kan. Dia kata apa? Dia kata daripada seorang lelaki di kalangan Ansar, an abi daripada bapa dia, anna Rasulullah sallallahu na'ata min irkin nasa, baginda berikan description untuk berubat daripada irkin nasa ni, inilah sibdis. Dia kata apa? Dia kata irkin nasa, dia kata ja'ala dia kata wajah yusibul fakhid. Ada dia kata dia peha dan sebagainya lah. Okay, jadi dia kata antukhadh aliyatu kabshin arabi. Dia ambil ilyah, ekor, lemak ekor kambing biri Arab, laisat bisaghiratin wala azimah, tak kecil tak besar, fatudhaba thumma tujazza'a salasati ajza, lalu dia dicairkan perlahan-lahan, kemudian dipecahkan pada 3 bahagian. Fayushraba, lalu dia akan diminum, kullu yaumin ala riqi nafasi juz'a, maka diminum untuk 3 hari lah. Pada pagi tu minum, direct minum lah, tanpa minum benda lain, mula-mula sekali minum dia. Siapa nak try buat lah. Boleh tahan lah. Sleep disc ke peha ni Ustaz? Sleep disc atau peha, dua-dua sekali.
Masalah tulang. Dia masak tulang lah. Hadis semua bagus. Ya, apa? Hadis semua bagus. Hadis Musnad Ahmad 20218. Kalau Ibnu Majah 3463. Misalkan tak buat aja, tapi cerita dia dah. Kita ada baca lah hadis ni kan. Para ulama di sana bahaskan tentang macam nak buat dan sebagainya. Memang kambing Arab ni, dia punya bonggol bahagian belakang tu besar. Kan dia macam tu bulat kan. Jadi minyak dia banyak, seriously kan. Lepas tu nak cairkan, pecah 3, cairkan untuk 3 hari. Dan untuk minum bagi 3 hari. Hari pertama, hari kedua, ketiga. Dan cair tu air api perlahan lah. Ada seorang kawan saya buat. Tak tahulah api dia besar ke hangit satu rumah. Pasal apa? Pasal dia lambat sangat ke tengok, Allah alam. Pasal cerita dia je lah, dia nak api kecil dan bagi larut. Bagi dia lama tu. Menunggu lama lah. Dan dia asingkan 3, minum untuk 3 pagi. Try, siapa rasa nak buat? Tapi nak cari kambing biri Arab macam mana? Yaman tak ada. Yaman tengah perang, tak ada gigi. Habis memang besar tau dia benda tersebut. Jadi memang kita kata ni ada disebut lah tentang tajuk ni. Tapi setakat ni kami tak pernah try. Tak pernah try lagi. Bawakan. Masa nak bawa kapal terbang, nak bawa ekor kambing macam mana? Siap. Nak kena minum terus. Jadi beli tiket lepak Yaman. Cerita dia. Saya berubat lagi tu Yaman. Okey. Kalau ada masalah. Jadi benda tu dia memang orang Arab dulu pernah ambil macam tu. Tapi masalahnya kita kena sembelih dahulu. Sembelih tak apa, tak sembelih tak boleh. Potong ketika hidup, dia adalah bangkai. Dan warawat Abu Daud, Abu Daud, hadis nombor 2585. Wa Tirmidzi hadis nombor 1480. Wa lafzu lahu, dan juga lafaznya adalah oleh Tirmidzi. Wa hasanahu, dan dia menghasankan hadis ni an Abi Waqid al-Laitsi, daripada Abi Waqid al-Laitsi, qala, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, telah datang Nabi SAW ke Madinah, wahum, dan mereka itu orang-orang Madinah ketika itu, mereka ketika itu yajubbuna asnimatal ibil, mereka memotong atau mengerat bonggol-bonggol unta. Mana orang-orang Arab ketika itu mengerat bonggol-bonggol unta. Wa yaqta'una al-yatal qadam, dan mereka apa? Mana mereka tarah bonggol unta, mereka potong lemak ekor ghanam, kambing. Faqala, lalu baginda pun bersabda bila tengok keadaan tersebut berlaku pada mereka, Nabi kata, ma qutiya minal bahimati, apa-apa dipotong daripada binatang, wahiya hayyah, dalam keadaan dia hidup, fahiya maitah, maka ia adalah bangkai. Maka ia adalah maitatun, maka dia adalah bangkai. Dan rawat Hakim, hadis ini juga dan hadis 4239, wasahahu, dan disahihkan oleh beliau, dihasankan oleh Tirmizi, disahihkan oleh Hakim. So dia memang tak boleh kita makan potongan macam tu. Dia tu kata berkenaan dengan lembu tadi tu ada masalah. Sebab ada jadi kes, memang betul kes yang benar. Ada orang tu dia nak curi lembu, seekor lembu dia tak larat, dia curi kaki je. Memang jahat lah itu. Sebab kenapa tak jahat. Kalau dia sembelih tu, ampun, sembelih pun dia curi juga kan, pun haram juga makan sebenarnya kan, kecuali tuan dia halalkan. Tapi anyway, tapi kalau dia kata yang ni, dia akan jadi zat haram sebab mereka potong dari binatang yang hidup. Ni kisah benar yang berlaku. Orang-orang Felda cerita, memang jadi kes yang tu. Saya tengok lembu dia tak ada kaki. Dan tak ada kaki pasal orang tu curi kaki je. Dia tak sembelih benda pasal tak nak bawa seekor lembu payah. So dia buat kaki saja keluar untuk hantar jual di pasar. Ini masalah dia. Jadi last sekali menyebabkan ialah siksaan kepada binatang tersebut sebagainya. Dan bahkan dia adalah bangkai, tidak halal untuk dimakan. Walaupun apa dekat sana takkan halal boleh makan. Kecuali akan contoh macam dipotong, kemudian yang besar tu pun dia potong-potong bangkai dah. Lembu yang asal tu kalau kita sembelih baru tajuk lain. Boleh, kalau ni kata masih hidup boleh sembelih. Tapi yang halal yang tu je. Mana putus daripada dia ketika tengah hidup dikira sebagai bangkai. Okey. Dan dia kata apa? Dia kata illa syu'ur, kecuali bulu, al-muntafa, yang diambil faedah biha dengannya, fil mafarishi wal malabis, pada perkakas-perkakas ataupun tilam ke apa sebagainya, atau selimut, wal malabis, juga pakaian, maka boleh. Okey, apa maksud dia? Yang bawah dua. Wa syartuha, dan syarat yang bulu tadi kalau dipotong, antakuna min hayawanin makulil laham
syar'an, daripada binatang yang dimakan daging secara syarak. Mana ikut syarak halal makan, maka boleh kita buat yang tu. Macam apa lembu, apa biri-biri kan, tanpa kita sembelih biri tersebut, kita potong bulu dia, tak apa, tak ada hal, boleh. Binatang boleh makan maksud dia. Kita tak payah sembelih biri tadi. So pengambilan bulu dia tadi adalah sah. Kan kita nak bulu dia kan, panggil wool kan. Okey, boleh. Okey. Dan wa an tuqassa minhu hala hayatihi. Dan bahawa dia dibunting atau dipotong bulu tersebut daripadanya ketika hidup dia. Kama yufhamu min kalami, macam difahami daripada kata-kata pengarang buku kita. Au ba'da dhabihi zabahan syar'iyan, ataupun setelah penyembelihannya dengan sembelihan yang syar'i. Kalau penyembelihan syar'i lagilah tak ada masalah. Problem sekarang ni yang kita kata pasal asal kaedah dia, apa-apa dipotong daripada binatang ketika dia hidup maka ialah bangkai. Kecuali sebut ni bulu. Pada binatang yang boleh diintifak. Ni masalahnya kita tekankan sikit. Kerana dalam mazhab Syafi'i, selain daripada binatang yang halal makan, dia tak patut dipakai. Contoh macam binatang yang tak halal makan, semuanya dia tak bagi. Mungkin kita tahu mazhab Malik dan ada pergi kelonggaran dan apa atas alasan kata kerana dia tu ada dia kata makruh saja. Tapi kita lihat daripada perbuatan para sahabat Nabi SAW, mereka menjauhi perbuatan menggunakan kulit binatang-binatang yang haram makan ataupun binatang buas. So para sahabat dia tak ambil bulu atau kulit binatang buas untuk menjadi perhiasan ke pelana kuda ke dan sebagainya. Sedangkan pada zaman mereka dahulu memang kulit-kulit benda tersebut menjadi tanda kemasyhuran. Sama ada benda tu kerana orang kafir punya cara pakaian, ataupun kerana ia adalah perkara yang kita kata merosakkan maruah. Sama ada pakaian, ataupun kerana apa? Kerana dia adalah najis. Dia adalah najis. Wallahu alam. Tapi ada ulama mazhab Syafi'i bahawa pada dia najis. Kulit singa, kulit sekian dan sebagainya. Bahkan dalam kita ada kulit gajah daripada Kenya dijual kulit gajah. Kan? Jadi benda-benda tadi kita kata dipercanggahkanlah. Cuma kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kena binatang halal makan sahaja. Binatang haram makan tak boleh. Binatang haram makan tidak boleh pengambilan faedah dengannya. Ni balik pada asal macam babi dan sebagainya pun samalah. Kerana kita tahu, dan lebih lagi babi kerana diharamkan secara zat. Kan memang haram makan, kan haram makan. Tapi kalau orang kata haram makan sahaja, kita belalah. Kita bela. Saya tak makan ustaz, saya bela je. Betul? Buka ladang babi je. Saya tak makan sekian, saya bela je. Sama juga kan, Al-Quran tak kata jangan bela. Betul tak? Buat lawak antarabangsa kan. Orang kata benda tu tak elok untuk dia ambil faedah, ambil faedah lah. Memang betul macam arak pun minum saja. Tapi bila penjualan dilarang. Kan penjualan dilarang. Memang kita kata orang kata takkan nak kiaskan dia. Pasal kita kata benda yang intifak dengan benda yang haram tadi adalah terlarang dalam Islam. Sebab kita tak boleh. Contoh macam para sahabat pernah ada cadangan untuk menukarkan, contoh macam kisah Abdurrahman bin Auf. Dia ceritakan macam ni, dia cuba untuk jumpa Rasulullah SAW, minta izin nak tukarkan satu geluk atau satu tempayan arak kepada cuka, kemudian jual kerana itu adalah milik anak yatim. So dia harapkan kalau boleh duit tadi bagi pada anak yatim tadi. Nabi kata ariku, kita tumpahkan ia. Nabi tak benarkan untuk dia ambil intifak. So dengan sebab itu bila kita kata Nabi suruh tumpahkan, macam tu lah benda-benda yang lain. So bila Nabi haramkan benda berkenaan punya pemakanan dia, haram nilai dia. Haram menilai juga. Jadi tak boleh dikis macam orang kata boleh istihalah. Tu istihalah kan. Istihalah ni kononnya perubahan satu benda kepada substansi yang baru. Okay, tapi benda ni tak boleh aplikasi kepada macam dengan perbuatan kita. Sebab kalau kita bertukar dia dengan sendirinya, ya. Tapi kita yang tukar tak boleh. Pasal sahabat Nabi itu tak dibenarkan untuk menukarkan arak jadi cuka untuk jual. Dan kita tahu bahawa dalam masalah babi tadi pun macam tu juga. Tak boleh kita kata dengan istihalah tiba-tiba babi tu jadi gelatin untuk kita buat kapsul. Mana boleh? Faham tak? Mesti kita yang buat, kita yang ekstrak, kita yang masak. Macam tu masalah dengan arak tadi. Sebab kadang ada orang dia kata tapi najis tadi kita telah berubah. Berubah bukan dengan perangai kita. Memang contoh macam bila dikaitkan dengan tajuk, contoh macam kalau babi tu jatuh dalam kolam, dia bertukar dengan tempoh yang lama jadi reput dan hilang. Memanglah kita kata ketika itu bukan dengan perbuatan kita. Ataupun babi tadi kita kata mati berpokok, reput dan hilang, pun bukan perbuatan kita. Faham tak? Bukan kita ambil faedah kat situ. Bahkan dia mati gitu macam itulah. Memang tanah tadi akan jadi bersih. Tapi masalah bila timbul dengan tindakan kita. Pasal ada dekat separuh orang
saya tak sebut ulama lah, separuh orang dia kata boleh sebab apa? Sebab dia kata kerana najis yang terbakar abu je adalah halal. Dia orang bincangkan abu tu halal bukan sebab kerana nak makan abu tahi tu, tapi kerana dahulu ni bila nak nyalakan api, biasa mereka akan ambil najis macam lembu dan sebagainya, dinyalakan, kemudian dia akan dengan api dia kuat, kemudian bila masak makanan, so biasa terbang tak sikit debu tahi tu. Mesti terbang sikit. Tapi bila terbang sikit, dia kata yang pertama kita keluar dulu tajuk binatang halal makan. Sedangkan binatang halal makan tak ada masalah. Ya, tapi kita binatang halal makan, kita kata terbang sikit. Tapi yang dimaafkan adalah debu yang berterbangan tadi, yang jatuh bukannya kita colek-colek cicar roti. Nampak ni mana debu tahi tadi kita ambil. Bukan macam tu cara dia. Ni halal ni. Gosok mulut. Bukan macam tu cara dia. Pasal sering berlaku salah faham ni menyebabkan ada orang dia kata tak apa, gelatin babi dan sebagainya, kerana dia yang haram babi ni pada ketika dia masih babi telah ditukarkan oleh kita, maka jadi halal. Dan buka lah ladang babi. Kalau betul iya kan nak pegang fatwa tersebut, dan buka ladang babi. Kemudian tukar babi tu jadi gelatin dan jual gelatin. Saya tak jual babi, saya jual gelatin. Ini bukan dalam masakan. Betul tak? Soalan saya jual, betul tak? Sebenarnya macam ni kita kata perlu diperbetulkan kerana banyak salah faham berkenaan dengan tajuk pertukaran istihalah tadi. Jadi kita kata secara asasnya apa-apa yang diputuskan daripada binatang yang hidup, maka dia adalah makan. Dan masalah binatang yang tak dimakan dagingnya tadi, yang aulanya umat Islam ni menjauhi. Aulanya jauhi, jangan buat. Sebab kita kata sama ada pasal para sahabat dahulu warak, meninggalkan kulit-kulit binatang yang tak dimakan dagingnya. Anda patut buat juga benda yang sama. Dia dalam hadis ni nanti ada libas sebenarnya, pakaian, tapi tak sampai lagi. Saya buka lah sekejap. Sekejap Dalam hadis yang datang, kejap, dia ada masalah okey, ni okey, dia kata daripada Abi Burdata qala, berkata Burdata, qultu li Ali mal qassiyatu, apakah ada qassiyah? Berkata Ali, siyabun atatna min Syam, dia adalah pakaian datang daripada Syam, atau min Misr, daripada Mesir, mudalla'atun, yang mudalla'ah dia kata yang bersulam, fiha harirun, padanya ada sutera, wa fiha amsalul utrunjah, dia seperti macam inilah, dia kain tu dia macam ada dia cara sulaman tu dia kata wal misrah itu aksyah, dia kata maksud dia dia juga jadi katil ataupun dari tempat duduk dan sebagainya. Kanatin nisa tasna'u li bu'ulatihinna mislal qata'if, maksud dia ada yang wanita ni menjadikan ia untuk suami-suami mereka sepertilah tempat karung buah dan sebagainya untuk ni. Yusaffirnaha. Okey, wa qala Jarir an Yazid fi hadisi al-qisiyah siyabul mudalla'ah yuja' minha bimis. Dia disebut dalam julud sibak. Ada sebut berkenaan dengan julud sibak, bahawa dalam pakaian tersebut ada kulit binatang buas. Dan pasal dalam kata tersebut pakaian yang kita tak digunakan ataupun dielakkan dipakai oleh mereka. Pasal Imam Bukhari sebut macam tu kan. Dan kita kata memang dielakkan benda tersebut daripada dipakai. Tapi jelah macam masyarakat kita dia anggap macam bila ada ulama kata boleh. Masalah dia pasal ulama kata boleh. Pasal kita kata pasal benda ni perbuatannya para sahabat dahulu, tinggalkan. So kita sepatutnya meninggalkan perkara yang sama. Okey, macam ni macam dalam hadis Sunan Tirmizi. Dia daripada Abi Malih, daripada bapa dia
Bapak dia Abi Malih ni hadis nombor 1771 Nanti kita akan baca hadis ni nanti. Kemudian kita datang balik. Abu Salamah Usama bin Umair bin Amir. Okey. Dia kata apa? Bahawa Nabi SAW naha an julul siba, melarang daripada kulit binatang-binatang buas, antuf tarasha, untuk jadikan hamparan. Mana jadikan hamparan? Hamparan kan kita pijak-pijak pun Nabi tak benarkan. So cuma para ulama kata masalah tak benar kenapa? Ada kata kerana dia pakaian orang kafir. Satu. Ada kata tak, kerana dia adalah najis. So either one. Mana dia termasuk dalam benda larangan Nabi SAW. So jadi konsep berkenaan dengan binatang, kulit binatang yang tak dimakan daging dia, elakkan. Betul, saya dengar ada ustaz yang kata tak apa, yang haram hanyalah apa, makan bukannya pakai. Tak ada sebut yang boleh kulit babi kan. Ini saya kata kena jaga sikit bab ni. Pasal benda ni sensitif. Sebab dah lah kita belajar berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Lepas tu datang dengan fatwa-fatwa pelik. Nanti kan menyebabkan pertentangan kita dengan jumhur umat Islam. Yang bahkan perkara tersebut berdalil. Bukannya sebab benda ni perbuatan Imam Syafi'i suka nak buat mazhab baru. Atau fahaman baru yang tak ada kaitan dengan agama. Bahkan dia bersandar kepada dalil-dalil yang sahih. Sebab itu kita jaga bab ni. Jangan kita pergi keluar fatwa kulit babi boleh pakai dan sebagainya untuk digunakan sebagai ajaran untuk sunnah. Sunnahnya para sahabat tak pakai kulit babi. Tak ada para sahabat pakai kulit babi. Bahkan mereka elakkan kulit binatang buas. So anda patut jadi lebih baik daripada itu. Maksudnya jaga, warak. Jangan kita ambil kulit-kulit benda tersebut. Ni pasal kita ada orang pernah tanya saya tajuk ni. Dia datang kan tanya saya, dia sembang-sembang saya, betul dia kata, kulit babi apa salahnya, dia kata. Kan haram makan saja. Saya pandang muka dia, saya kata para sahabat tinggal ni, Tuan Haji nak ambil apa? Dia datuk, saya kata. Tuan Haji nak ambil apa, saya kata. Okay, para sahabat meninggalkan semua. Bahkan babi di antara binatang yang kulit dia keras. Kulit dia tough. Tahan lasak. Saya ingat dulu waktu kita pergi ke Sudan tu, saya pakai capal tau. Kemudian kan capal saya tu putus kan, ada mula tertanggal ini. Saya pergi dekat budak Afrika tepi jalan tu untuk jahit. Dia jahit cantik. Tapi ketika nak jahit tu kan, dia tekan payah. Ini kulit babi ke? Dia kata. Jadi dia bukan dia kata. Pasal dia kan biasa orang tu kan lapiskan kulit banyak kan. Dia keras. So dia ingat kulit babi. Saya kata bukan kulit babi, dia kata. Saya kata dengan dia. Tapi maksud dia di sisi mereka kulit babi ni adalah kulit yang keras. Tuan-tuan pernah tengok babi kena langgar macam ni? Babi kau kena langgar, kau dilanggar kereta, dia tak setakat tak ada masalah lah. Boleh kadang-kadang kereta tu punya apa nama? Apa panggil apa? Bukan bumper. Drive shaft tu boleh bengkok. Dia tak ada apa-apa, sengih je. Kalau dia sengih ke menyingai orang Allah, tapi cerita dia macam tu. Dia langgar, tak ada masalah. Pasal dia tough kan. Jadi secara asal ni kita kata walaupun kulit babi ni sekian kan boleh dipakai untuk perisai, tak para sahabat tak ambil langsung untuk jadikan perkara berkenaan. So kita jangan buat benda tersebut atas alasan kerana yang kita tak ada dalil kata tak boleh. Dia tak ada. Pasal para sahabat tak buat, yang kita buat. Itu cara kita beramal dengan Islam. Okey. Kemudian dia kata apa? Dan dia kata wa alla tanfasil minal hayyi ala adwin minhu, dan janganlah dia terpisah daripada yang hidup pada anggota daripadanya. So dia memang kita jangan terpisah anggota sikit pun. Mana kata bulu-bulu saja. Wa amma sya'rul maita, adapun bulu bangkai ghairul adami, yang bukan Adam, fahuwa najis. Mana binatang yang mati bangkai, contoh macam kita nampak lembu mati kan, bangkai, maksud bulu dia pun adalah najis. Wala yutahhar, kerana dan dia takkan disucikan. Li'annahu la yudbagh, kerana dia takkan disamak. Kan tanning takkan berlaku pada dia. Tanning berlaku dalam pada kulit, bukan pada bulu tersebut. So, dengan sebab itu kita kata bulu bangkai habis. Okay, masalah bulu binatang yang hidup macam mana? Kucing haram makan. Kucing, keldai, barol. Kenapa kata apa haram? Pasal keldai itu haram. Nabi haramkan. Dalam hadis berkenaan yang tadi Nabi Bukhari Muslim, ketika perang Khaybar diharamkan. Maka stop makan. Asal sebelum tu memang mereka makan keldai. Barol ni dia kahwin antara kuda dengan keldai. Atau mule kan dipanggil dalam bahasa Inggeris kan. Barol pun tak boleh makan juga. Keturunan sebab dia kena Nabi tak bagi. habis kat situ. Habis itu Nabi tak bagi. Stop situ je.
Nabi tak benarkan. Bahkan ketika yang berlaku dalam kisah para sahabat, diorang dah masak, Nabi suruh terbalik kan periuk. Tak ada macam, okey, hari ni last besok tak makan. Tak. Nabi terbalik kan. Nabi kata, okey, terbalik kan periuk. Balik. Periuk tu terbalik kan. Tak benar, Nabi tak benarkan dia makan. Walau tengah dah tengah dididih dalam atas api. Nabi suruh terbalik kan. Maksud dia apa? Haram. Sebab ni wahyu Allah Ta'ala. Pasal dalam antara dua perkara yang diharamkan ketika perang Khaybar adalah satu ni, kedua nikah mut'ah. Yang asalnya dahulu adalah tradisi orang Arab, bukannya ajaran Islam, tradisi orang Arab yang Islam tak sentuh lagi. Macam arak sebelum diharamkan. So Islam tak haramkan lagi. Pada permulaan dia, diorang dahulu ketika musafir jauh, isteri tak ada, maka diorang kahwin sementara dengan orang luar, tempat mana mereka musafir kan, just 3 days, 4 days kan, 10 days, berapa lama dia berada di situ. Kemudian lepas balik, dia bagi sagawati dan balik. Ini berlaku sebelum daripada Islam dan tak diharamkan terus oleh Islam. Pada permulaan dahulu kan, kita baru mula-mula ni, jadi Allah Ta'ala macam arak. Sebelum datang arahan haram, para sahabat minum arak lagi. Hatta sampai larangan pula datang dan jangan masuk masjid dalam keadaan mabuk. Hampiri masjid, jangan hampiri, la taqrabus solat atau antum sukara. Yang kamu hampiri masjid sehingga dalam keadaan kamu mabuk. Sudah sampai orang boleh bertanya Rasulullah SAW berkenaan dengan berkenaan dengan Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad berkenaan arak dan juga judi. Allah kul fihi ma ithmun kabir, kata Muhammad pada mereka, pada dua-dua tadi barang tersebut, judi dan arak ni ada dosa besar. Wa manafi'un linnas, dan juga ada manfaat kepada manusia. Macam jadi optional pula. Dan mereka tak diharamkan melainkan setelah turunnya ayat yang menyatakan mana fajtanibuh kan. Allah Ta'ala kata innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sebenarnya arak, judi, ansab, penyembahan berhala, tenung nasib adalah najis perbuatan syaitan, maka jauhilah ia. Datang arahan jauhi, barulah mereka stop. So macam tu masalah nikah mut'ah. Dia bukannya macam Islam menggalakkan pelacuran. Tak, pada awal tadi adalah tradisi biasa orang Arab, tak diharamkan lagi. Tapi lepas daripada masuk sampai perang Khaybar, haramkan. Itu satu. Kedua, daging keldai yang kita panggil keldai, yang kedai kampung, yang digunakan di rumah dan sebagainya. Itu keldai tu. Ada keldai liar ataupun lebih sebenarnya kalau paling tepat adalah kuda belang, maka dia adalah halal. Dia adalah halal. Tapi kalau yang kampung ni tak boleh. Wallahu alam. Kenapa? Macam Nabi haramkan, Nabi tak pernah kita makan. Kalau kita kata ikut rupa, kuda dengan keldai lebih kurang je rupa. Tapi kenapa kuda halal, keldai haram? Kerana Nabi haramkan. Kan ikut mudah Allah lah. Kuda kan payah sikit. Keldai ni kan dia dengar cakap. Kan mudah je. Tapi saya dengar diorang kata, orang-orang yang beli keldai kata, dia kata binatang paling pandai sebenarnya keldai. Paling mudah diajar adalah keldai bandingkan semua binatang lain. Bahkan diorang pakai remote tau. Remote, kita nak pegang kuda, kita pegang tali kan. Keldai tak payah. Boleh bagi arahan mulut je ke kanan atau kiri. Tapi masalah satu benda orang menyampah dengan dia sebab bunyi dia bising, taik dia sepah. Tu orang kata bodoh macam keldai. Sebab sifat dan bunyi dia, sifat dia suka buang najis bersepah, dan juga bunyi dia bising. Bunyi dia angkarul aswat. Bunyi yang paling tak sedap kan. Kan. Masa kita dengar kan, apa benda bunyi kan. Kita tengah malam kan. Unta ada bunyi juga tapi tak ada bunyi macam tu kan. Unta ada bunyi juga tapi tak bunyi macam tu. So dengan sebab itu kita kata menjadi asas perkara ni. Okey, wal aslu fi taharati ma dzukir. Dan asal pada bersihnya apa yang disebut, mana bulu yang dipotong dari binatang tersebut tak kira dia. Tapi kalau dia mati, maka tak dikira sebagai untuk kegunaan dah. Bangkai, kalau dia mati dalam keadaan bangkai, maka tak dikirakan. Okey, al aslu fi taharati ma dzukir, dan asal pada sucinya apa yang disebut, itu bulu-bulu binatang tadi, boleh kita potong macam tu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu ja'ala lakum, dan Allah Ta'ala yang jadikan untuk kamu, min buyutikum sakana, pada rumah-rumah, daripada rumah-rumah kamu tadi, sakana, mana ketenangan untuk kamu balik. Sakanan ay malja'an ta'lifuna hu wa tatma'innuna fihi, yang untuk kamu biasa, familiar with it, dan juga kamu tenang kepadanya. Dan waja'alakum min julil an'am buyuta, dan jadi untuk kamu daripada kulit-kulit binatang ternakan,
An'am kan bukan binatang buas. Buyuta, rumah-rumah juga. Untuk rumah kamu tu tempat tenang, dan kulit binatang pun menjadi rumah kamu. Tastakhifunaha, yang kamu apa dapati dia apa ringan. Tastakhifunaha yauma za'nikum, pada hari perjalanan kamu, wa yauma iqamatikum, pada hari menetapnya kamu. Bila kamu menetap, boleh bina tepi rumah, duduk situ, ataupun ketika berjalan boleh pindah-pindah, ikat balik, jalan semula. Okey. Wa min aswafiha, tu kulit tu sendiri. Wa min aswafiha, daripada aswaf. Aswaf tu suf. Dia singular dia suf. Aswaf mana wool. Wool. Suf maksudnya yang bulu yang ada pada biri. Wa aubariha, dan juga yang bulu-bulu yang ada pada unta. Untanya bulu bukan macam kambing dan bukan macam lembu. Dia bulu dia kasar sikit tapi tak macam kambing. Dan lembut sikit tak macam lembu atau kambing. Kambing kan dia hair, kan dia hair. Dia bukan wool. Unta half daripada tu. Nanti balik rumah tengok sekali dalam internet. Apa gambar bulu unta. Type situ gambar bulu unta, nanti tengok keluar. Okey. Wa asy'ariha, dan juga apa? Rambut-rambutnya. Ini balik pada bulu-bulu yang ada pada lembu atau kambing. Apa daripada benda tersebut apa jadi? Asasan, sebagai perkakas. Wa mata'an, kesenangan, ilahin, sehingga tempoh tertentu. Maksudnya sehinggalah dia menjadi reput. Kamu akan boleh pakai, guna dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala nyatakan. Jadi asal pada benda tersebut Allah Ta'ala sebut macam tu. Mana pada binatang ternakan kamu tadi, kulit dia untuk jadi kemah kamu pada hari kamu berjalan atau kamu menetap. Bulu-bulu dia pula untuk menjadi apa penggunaan kamu sebagai juga kesenangan bagi kamu, pakaian dan sebagainya. So dari situ kita kata menjadi garis panduan bahawa inilah yang menyebabkan dia adalah dikira sebagai halal. Okey, jelas? Ada soalan? Tak ada. Okey, dia kata tadi, dia kata kat situ, dia kata dalatil ayah menunjukkan ayat surah surah An-Nahlu An-Nahlu ayat ke-70 ayat ke-80, ayat ke-80. Dia kata apa? Dia menunjukkan ayat berkenaan ala jawaz istimal madhkurat, ke atas pemulihan menggunakan perkara yang disebut tadi. Okay, kulit, bulu kambing, bulu unta, bulu kambing, atau dia saya sebut kambing dengan biri ni beza, jadi saya terangkan nanti. Sampai penyembelihan korban yang kita bincangkan, kambing ni berapa spesies ada. Dia beza sebenarnya. Okey. Jadi kata apa? Jadi apa, atau bulu atau rambut, bulu rambut Dia kata menunjukkan kepada boleh untuk digunakan semua yang disebut. Wa zalika, dan itu dalilu taharatiha, menjadi dalil, dan itu menjadi dalil kepada kesuciannya. Wa ulhiqa, dan diikutkan fi ma dzukir, pada apa yang disebut tadi, ma yakum maqam sya'ri, apa yang menggantikan kedudukan bulu atau rambut min kulli hayawanin ma'kul laham, daripada setiap binatang yang dimakan dagingnya, karishi, seperti bulu pelepah pada itik atau angsa atau ayam atau burung. Maka maksud dia maksud serupalah, tidak menjadi haram juga. Sekarang kita tarik bulu ayam tu kan, tak ada macam habis najis dan sebagainya, tak ada. Katakan ayam tu kan, dan ayam bulu je lah. Kalau tertabik bulu selai ke, tak ada masalah benda tu tadi. Pasal dia ada dikira sebagai suci ataupun bersih, tidak menjadi masalah. Sama seperti biri-biri kalau kita potong bulu dia. Baik, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada kita berhenti kat sini. Tadi di sini kita sambung dia insya-Allah. Dia kata fasal wa kullu hayawan istatabatul arab, dan setiap binatang yang dirasakan elok atau sedap atau disukai oleh orang Arab, fahuwa halalun, maka dia adalah halal. Kita akan bincangkan apa orang Arab makan, kita boleh makan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.